Sekarang ni anda berada di bengkel enjin Pusat Pengembangan Perikanan Teknologi Yogo. Di sini saya ingin menerangkan beberapa info berkenaan penggunaan asas enjin sangkut. Diharap segala info-info ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sebelum kita memulakan operasi kita di laut ataupun di sungai, peralatan-peralatan asas yang perlu kita bawa adalah seperti screwdriver, spana plug, plier, spana 10, spana 12, spana 14, spark plug dan tali. Untuk penggunaan petrol pula, campuran yang sesuai untuk kita campurkan kepada dalam petrol ialah sebanyak 50 isbah 1, ataupun kalau kita tengok di saya ni ada tangki berkapasiti 25 liter. Maknanya kita akan pakai setengah liter tuti. Inilah campuran yang biasa digunakan untuk enjin sangkut. Okey, apabila kita punya sistem pengapian kita telah selesai, maknanya masih juga tidak dapat dihidupkan lagi, kita perlu pastikan karburator kita kena check dulu karburator kita. Okey, di sini saya nak ingatkan macam karburator, masalah-masalah yang sering berlaku pada karburator ialah selalunya ialah tersumbat lah. Dia tersumbat bukan disebabkan oleh kotoran-kotoran daripada luar, tetapi kotoran-kotoran dalamannya. Seperti campuran tuti yang kita campur tadi pun, bila dah lama dia akan jadi macam keledak tu. Benda tu yang akan menyebabkan, akan menyangkut menyebabkan kita punya nozzle dalam lubang-lubang angin kita tu tersumbat. Jadi kita perlu bersihkan. Selalunya jangka hayat untuk karburator kita perlu servis 3 hingga 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kita perlu servis, ataupun 100 jam. Tapi kebiasaan nelayan ni selagi enjin kita tak ada masalah, tidak ada masalah, memang dia orang tak akan servis. Jadi di sini video kali ini saya nak tunjuk macam mana cara kita servis kita punya karburator. Dan diingatkan sekiranya tuan-tuan macam balik pada operasi, tuan-tuan nak simpan lebih kurang dalam seminggu. Bila nak simpan dalam seminggu, pastikan kita keringkan minyak kita dalam tuti minyak dalam karburator kita. Cara dia, tuan-tuan boleh buka dalam kita punya bawah ni drain. Kita boleh buang minyak kita dalam karburator kita supaya dia tidak bertakung terlalu lama. Ataupun cara yang kedua, tuan-tuan boleh cabut dia punya hose minyak tu supaya enjin kita mati dengan sendirinya. Kita akan buka karburator. Tuan-tuan guna spana yang kita bawa tadi ya. Tuan-tuan dah buka. Tuan tengok klik mana yang bersangkutan dengan karburator. Tuan-tuan boleh buka. Contoh dia macam ni. Yang ni macam ni, tuan-tuan cuma buka klip dia saja. Tuan-tuan boleh tekan. Cabut. Kemudian tuan-tuan buka spana 12. Tuan-tuan dah longgarkan. Tuan tengok lagi. Kemudian tuan-tuan boleh cabut hose minyak yang ni. Jadi kita dah buka kita punya karburator. Di sini saya ingin menunjukkan cara-cara macam mana kita nak servis karburator. Macam tadi yang kita ceritakan, untuk drain minyak, nampak di sini nampak di sini. Kemudian kita akan buka lah. Kita akan buka kita punya karburator. Untuk karburator semua jenis enjin lebih kurang sama je. Kalau kita tengok model 40, 30, 15, semua ada satu karburator kecuali 60. 60 ke atas kebanyakannya semua ada 3 karburator. Macam yang saya sebutkan tadi, jangka hayat karburator ni setiap kali 6 bulan ataupun 100 jam kita perlu servis.
Okey, tuan-tuan tengok Okey, clear dalam. Okey, tuan-tuan boleh cuci dalam ni. Kalau kita tengok ada kekotoran keledak dah. Okey, ini dia punya o-ring dia. Okey, o-ring dia fungsi dia untuk apa? Untuk mencegah pada kebocoran petrol daripada karburator. Kalau kita tengok o-ring di bawah mangkuk ni pada, di tepi ni pada. Tapi kalau o-ring tu masih boleh diguna pakai lagi, kita guna pakailah. Kita boleh keluarkan o-ring ni. Okey, selalu yang masalah karburator tersumbat, dia akan sumbat di kita punya nozzle ni. Lubang-lubang halus ni. Kalau kita tengok lubang-lubang halus ni, kawasan ni lah selalu yang akan tersumbat. Jadi itu perlu dicuci. Okey. Okey, tuan-tuan, kalau yang ni pun kalau nak buka pun okey, tak buka pun tak apa. Tapi bahagian ni seleloknya kita buka lah. Okey, kita buka, kita boleh cuci dalam. Okey, ni bahagian main jet dia. Okey, main jet ni pun kalau kita tengok enjin kita dah terlalu lama, kemudian dia punya performance dia suka semput-semput kan, sebaiknya kita tukar lah kita punya main jet ni. Okey, main jet ni kita punya main jet ni perlu je, sebab kalau kita tengok kalau dia selalu dia performance dia tak okey mungkin dia punya lubang dia dah haus. Dalam ni dia ada lubang Okey, kemudian kita boleh cuci lah. Kita boleh cuci dengan petrol kita boleh tembak dengan kompresor ni. Okey, kalau kita tengok untuk model yang 40 dia ada melekat sekali dengan karburator, jadi kita tak perlu buka lah. Kalau model yang 30, 15 dia orang boleh buka semua ni. Okey, eloknya kalau tuan-tuan nak buka atas pun boleh, tak buka atas pun tak apa. Macam ni simple lah sebenarnya. Okey. Okey, dah habis semua, kita dah cuci balik dah, semua tembak dengan kompresor dengan angin semua okey semua. Okey. Dan ni dah skru peralangin pun kalau boleh elok kita buka jugalah. Kita buka, kita cuci habis semua. Okey, kita tengok pergerakan dia punya lidah dia semua okey. Valve dia semua okey. Okeylah. Setelah selesai habis kita buat kerja-kerja membersih karburator, kita akan buat pemasangan baliklah kepada komponen-komponen yang kita buka tadi. Okey, pastikan sebelum kita memasang ada o-ring ataupun gasket dalam keadaan yang elok lah. Okey, contoh aja. Okey, kita pasang balik. Okey. Okey yang ni gasket bawah. Okey tengok kedudukan dia, kita tengok ada marking kita punya karburator. Okey. Okey, kemudian masuk. Okey, kemudian kita boleh okey, kemudian kita pasang ring. Skru peralas angin yang tadi kita buka. Okey, untuk sukatan skru pelaras angin kebiasaan yang kita akan gunakan, kita akan buka lebih kurang dalam 1,5. Okey, mungkin sampai rapat. Okey, kemudian kita buka lebih kurang dalam pusingan 1,5 pusingan. 1,5. Okey, inilah sukatan yang biasa selalu yang kita gunakan untuk ini. Okey, kemudian kita akan masukkan balik kita punya, akan pasang balik kita punya karburator.
Okey, kemudian kita masukkan balik dia punya kotak angin dia. Okey. Okey, apabila selesai kita pasang kita punya carburetor, okey, kita akan cuba start lah enjin kita. Kemudian kita pastikan balik setiap kali dia punya idling dia, pastikan dalam keadaan yang baik lah. Kalau masih tidak okey lagi, tuan-tuan boleh adjust kat kita punya skru pelaras angin ni yang tadi kita buka. Kita ada buka berapa tadi? 1.5 kan. Jadi kadang-kadang untuk enjin yang agak lama, yang dah lama, mungkin dia punya sukatan dia tak lari daripada 1.5. Jadi kita boleh sama ada kita buka ataupun kita tutup lagi, bagi rapat lagi. Dan satu lagi berkenaan dengan carburetor ni, tentang dia punya fuel pump dia. Okey, ini kita panggil fuel pump dia. Okey, fuel pump dia kalau dia bermasalah, selalunya dia akan tersangkut-sangkut. Kebiasaannya fuel pump sekarang ni yang diorang banyak tukar seketul dia. Sebab kalau kita tengok dalam Shopee, Lazada pun ada juga. Jadi diorang tak expect untuk kita tukar dalaman saja, tukar satu set terus. Lebih murah, lebih efektif lah. Okey, masalah fuel pump ni macam saya katakan tadi, dia akan sangkut-sangkut. Okey, dia disebabkan oleh semasa pergerakan piston tu, dia tidak boleh menyedut minyak yang daripada tangki untuk naik ke carburetor. Okey, ini fuel pump. Ini namanya gasket. Jadi kita boleh keluarkan lah dia punya fuel pump. Okey, macam yang dikatakan tadi, fuel pump ni ada jual di pasaran lah. Jadi kita tak perlu tukar dalam, kita tak perlu buka dalaman dia. Jadi kita tukar satu set yang lebih murah dan lebih efektif. Untuk pengetahuan semua, fuel pump untuk enjin 40, 30, 60, 75, 100 sama. Sebab fungsi dia cuma satu saja, untuk tarik minyak daripada tangki naik ke carburetor. Okey, dia punya fungsi dia apabila dia bergerak, apabila ada tindak balas daripada pergerakan piston. Okey, bila ada pergerakan piston, baru dia boleh bertindak balas. Dia akan menyedut minyak daripada tangki ke carburetor. Maksud saya tadi, kalau masalah fuel pump kita bocor ataupun diaphragm kita pecah, ibarat kita minum air menggunakan straw pecah. Jadi dia tak boleh salur dengan lancar. Okey, setelah kita dapatkan fuel pump yang baru, okey, kita boleh pasangkan. Okey, pastikan jangan lupa gasket lah. Gasket. Okey, kemudian kita sambungkan inlet dia, hose inlet dan hose untuk ke carburetor. Akhir kata, segala maklumat-maklumat, penerangan dan informasi-informasi yang kita terangkan dalam video ini dapat memberi manfaat kepada semua, terutama kepada nelayan-nelayan di luar sana. Dan tak lupa, Jabatan Perikanan Malaysia ada menyediakan khusus latihan sangkut jangka pendek untuk kita belajar tentang berkenaan dengan enjin sangkut. Dan segala pertanyaan tuan-tuan bolehlah hubungan seperti di bawah ini.